Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazmir bin Samir dari PJJ Kota Kinabalu, nomor metrik 276531. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai pengenalan visi, misi, produk dan servis ataupun perkhidmatan syarikat yang kami pilih, yaitu 7-Eleven. Oke, 7-Eleven ini diasaskan oleh J.C. Thomson pada tahun 1927 sebagai The Scotland Ice Company di Dallas, Texas. Thomson bermula jual ais, kemudian mengupgrade dengan menawarkan susu, roti, dan telur pada hari Ahad dan malam kedai runcit ditutup. Kedai serbaneka pertama syarikat ini dikenali sebagai Totem sejak pelanggan membeli pembelian mereka. Pada tahun 1946, Totem menjadi 7E untuk mencerminkan jam baru yang diperpanjang di kedai 7-Eleven bermula 7 pagi hingga 11 malam, 7 hari dalam seminggu. Di negara Malaysia pula, 7E Malaysia membuka pintu kepada usahawan tempatan melalui program franchise yang unik pada tahun 2009. Antara misi syarikat 7-Eleven ini adalah untuk menjadi peruncit yang terbaik. Manakala visi syarikat 7-Eleven ini ataupun franchise 7-Eleven adalah untuk berkhidmat secara konsisten dalam memenuhi keperluan pelanggan yang sentiasa berubah untuk kemudahan mereka. Oke, kita pergi kepada produk 7-Eleven. Penawaran makanan di kedai 7-Eleven ini dengan menawarkan item makanan dan minuman segar premium kepada pelanggan. 7E telah memulakan program Hot Beverage yang dilancarkan pada 19 hari bulan 4 2009. Matlamat program ini adalah untuk menyediakan pelanggan dan kopi istimewa berkualiti dan segar dengan harga yang berpatutan. 7E Malaysia terkenal dengan produk yang dikenali sebagai Sloopy ataupun Big Glub saya belum pernah makan, ataupun Sloopy ini. Produk ini menjadi tarikan orang ramai karena rasa minuman yang unik. Itu menyebabkan dia mendapat tarikan daripada orang ramai. Seterusnya, campuran barangan bertambah baik dengan memperkenalkan produk 7 ini menjadi bertambah baik dengan adanya campuran barangan dengan memperkenalkan air mineral, makanan ringan, roti, dan makanan segar, serta aksesori seperti macam-macam lah, gunting kuku, rambut, dan sebagainya, tali rambut, sikat rambut, dan banyak lagi. Berkenaan dengan produk makanan, semua harus melalui proses pengujian kebersihan dan pensijilan halal sebelum ditempatkan di kedai yang hendak dijual. Oke, berkaitan dengan perkhidmatan yang 7E sediakan, dari segi pembayaran kita tidak perlu lagi, kita dimudahkan dengan pelbagai cara. Antaranya adalah kita boleh gunakan touch and go e-wallet, kita boleh juga bayar bill, kita boleh juga menggunakan Alipay, Tunai-Riza, atau juga boleh 7E juga menyediakan perkhidmatan top up ataupun reload. Jadi kita boleh bayar bill melalui kedai 7-Eleven. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Miguel bin Kensan, nomor metrik 276519. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang pesaing kepada 7-Eleven. Pesaing yang pertama ialah 99 Speedmart. Hal ini memberi cabaran yang besar kepada 7-Eleven setelah 99 Speedmart mempunyai produk yang lebih berkualiti.
Syarikat ini berfokus kepada penjualan hanya produk penting dan produk penggunaan harian untuk memenuhi keperluan pelanggan. Seterusnya, Mesra Petronas. Seperti yang kita tahu, Mesra Petronas terletak di stasiun minyak Petronas. Hal ini memberi kelebihan kepada kedai Mesra Petronas karena setiap kendaraan semestinya mengisi minyak. Pesaing yang seterusnya ialah mynews.com. mynews.com menerima bayaran touch and go di mana akan memberikan keselesaan kepada pelanggan. Terusnya saya akan menerangkan tentang tren. Tren ini bermaksud perkembangan rentetan kejadian yang seolah-olah menuju ke suatu arah. Dalam syarikat 7-Eleven juga telah menunjukkan beberapa tren baru sebagai strategi perniagaan. Tren yang pertama ialah aplikasi 7-Eleven. 7-Eleven telah mulai mengambil langkah strategi dengan menjalankan perniagaan menggunakan aplikasi pada tren yang seterusnya adalah perkhidmatan ditawar. Antara perkhidmatan yang diberikan adalah touch and go, di mana pembayaran ini merupakan pembayaran secara elektronik. Touch and go akan memudahkan para pelanggan karena pelanggan hanya perlu membawa kad touch and go untuk membayar barangan dibeli mereka tanpa membawa uang yang banyak. Seterusnya saya akan menerangkan isu-isu 7-Eleven. Antara isu-isu yang timbul pada 7-Eleven ialah masa beroperasi. Semasa pandemi COVID-19 ini, negara Malaysia telah mengeluarkan beberapa SOP untuk dipatuhi bagi mengawal penularan wabak COVID-19 ini. 7-Eleven merupakan antara permis yang diarahkan untuk beroperasi selama 16 jam sahaja dalam sehari. Seterusnya, pengambilan pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia yang berhormat Datuk Seri M. Sarvanan telah menegur beberapa majikan yang mana telah mengambil beberapa pekerja asing daripada mengambil pekerja tempatan. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kaedah analisa dalam mengenal pasti realiti perniagaan, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisa faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam sebuah perniagaan. Oleh itu, analisis SWOT bagi 7-Eleven adalah seperti berikut. Yang pertama, kekuatan. Antara kekuatan pada 7-Eleven ialah lokasi yang strategik. Lokasi yang dipilih adalah terletak di tengah-tengah bandar, dikelilingi oleh taman perumahan, hotel, sekolah, pejabat kerajaan, swasta, dan juga berhampiran dengan kawasan perumahan. Selain itu, kekuatan yang ada di 7-Eleven ialah pentadbiran organisasi yang kokoh. Setiap pekerja telah diberi tugas untuk menjalankan tanggung jawab dan peranan masing-masing dalam melicinkan aktiviti perniagaan. Peranan yang telah dimaklumkan dan difahami oleh setiap pekerja dalam melaksanakan pekerjaan. Seterusnya, jenama yang berkualitas. 7-Eleven memasarkan produk yang berjenama, baik dan berkualitas, dan dapat menarik lebih banyak pelanggan. Selain daripada itu, mereka juga memasarkan produk yang berkualitas tinggi. Akhir sekali, bagi kekuatan interaktif dan perkhidmatan pelanggan yang berkesan, 7-Eleven telah beroperasi secara dalam talian, yaitu dalam laman web www.7eleven.com.my. Secara tidak langsung, cara ini dapat memberikan interaksi antara pelanggan dan pengguna. Bagi kelemahan bermaksud keadaan perniagaan atau syarikat dalam menghadapi pesaing yang mempunyai keterbatasan dan kekurangan serta kemampuan dalam menguasai pasaran. Antara kelemahan yang dikesan di 7-Eleven adalah kos operasi yang tinggi disebabkan oleh kadar pertukaran pekerja di 7-Eleven
yang berlaku terlalu kerap. Penyediaan dan kawalan adalah agak longgar di setengah 7-Eleven di Malaysia. Contohnya, tanda harga pada barangan tidak sama dengan harga sebenar pada urusan transaksi pembelian. Ini bermakna harga-harga tersebut tidak disemak dan dikawal secara teratur. Seterusnya, peluang perniagaan untuk dikomersialkan. Perniagaan ini dapat dikomersialkan seperti perniagaan lain di pasaran. Peluang yang seterusnya ialah mempelbagaikan produk. Produk yang ditawarkan di 7-Eleven akan ditambah dengan mempelbagaikan lagi jenis barangan runcit dan keperluan harian, kering, serta benua produk lain. Sebagai contoh, makanan dingin beku, kari pap segera, dan sebagainya. Masa beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 7-Eleven mengambil inisiatif dengan beroperasi selama 24 jam. Hal ini disebabkan rakyat Malaysia yang bekerja bukan pada waktu pejabat, yaitu bekerja shift, menyumbang kepada pelanggan dan pengguna yang agak besar. Peluang yang terakhir ialah peluasan pasaran tempatan. 7-Eleven boleh memanipulasikan pasaran tempatan yang sedia ada dengan memasarkan produk. Akhir sekali dalam analisis SWOT ialah ancaman. Ancaman ialah sebarang kemungkinan yang melibatkan faktor-faktor luaran yang boleh mengganggu pergerakan dan kemajuan organisasi. Ancaman yang pertama ialah pesaing baru. Pedagang 7-Eleven perlu bersaing dengan pasaran-pasaran yang baru agar 7-Eleven sentiasa menjadi pilihan para pelanggan. Seterusnya, kuasa pembeli. Jumlah syarikat yang banyak menyebabkan pelanggan mempunyai banyak pilihan. Seterusnya, barang ganti. Memandangkan terdapat banyak kedai runcit menawarkan barangan yang sama dengan harga yang berbeza atau jenama yang berbeza, akan memberikan pilihan kepada pelanggan untuk membeli di kedai runcit di mana mereka boleh membuat pilihan yang terbaik. Dan ancaman yang terakhir adalah kehebatan pesaing. Pesaing yang wujud dalam industri ini adalah amat tinggi karena terdapat banyak syarikat peruncit yang telah melabur di negara Malaysia. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Ini Maxwell Lee, nomor metrik 2766479 dari PJJ Kota Kinabalu. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang Hala 7 serta masa depan syarikat 7-Eleven Malaysia Holding Berhad. 7-Eleven Malaysia telah merangka Hala 7 dan masa depannya bagi mengikuti perkembangan semasa ekonomi, sosial, dan politik di Malaysia. Antara Hala 7 yang telah dirangka oleh syarikat ini ialah memperkenalkan lebih banyak perkhidmatan. Bermula pada tahun 2019, 7-Eleven berusaha untuk mempelbagaikan produk atau perkhidmatannya kepada pelanggan. Antaranya ialah gereja P, perkhidmatan e-dompet, pembayaran bil, e-dagang, dan tempat untuk membuat pembayaran pinjaman Perbanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional yaitu PT-PTN. Tindakan 7-Eleven ini adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat kepada pelanggannya. Selain itu, 7-Eleven juga telah membuka lebih banyak cawangan di seluruh Malaysia. Perencanaan jangka panjang telah dijalankan oleh syarikat ini untuk mengukuhkan lagi ekonomi syarikatnya yang telah membuka sebanyak 2.323 kedai dan akan ditambah sebanyak 5.000 cawangan kedai 7-Eleven di Malaysia. Tindakan ini bertujuan agar syarikat mampu berkekalan dalam industri perdagangan dan sekaligus menempatkan kedudukan setanding dengan syarikat-syarikat lain yang terdapat di Malaysia. Syarikat ini juga telah menawarkan program kepada bakal usahawan yang berminat menceburi dalam bidang perniagaan. Tindakan syarikat ini untuk menawarkan program franchise-nya kepada usahawan tempatan adalah bertujuan untuk menjadi rakan kongsi bagi mengurus kedai 7-Eleven yang terdapat di seluruh negara. Program yang ditawarkan ini membolehkan usahawan dapat mengasah bakat dalam pengurusan sebuah perniagaan
dengan baik dan efektif. Selain itu, penawaran program yang dijalankan oleh pihak 7-Eleven ini adalah sejajar dengan perancangan masa depan syarikat yang ingin membantu lebih ramai tenaga pakar dalam mengurus syarikat 7-Eleven maupun syarikat lain di Malaysia. Pengenalan aplikasi baru yaitu My7E adalah satu perancangan masa depan yang telah dijalankan oleh syarikat ini. Perkembangan teknologi semasa membawa kepada pengenalan aplikasi yang dinamakan My7E oleh syarikat 7-Eleven Malaysia. Aplikasi ini lebih memudahkan pelanggan dalam membuat transaksi jual beli tanpa sentuh. Selain itu, dalam aplikasi My7E ini turut memudahkan pengguna untuk membuat pencarian kedai 7-Eleven terdekat dengan lokasi pengguna. Boleh dilakukan menerusi fungsi carian yang dijalankan oleh Google Map. Syarikat 7-Eleven Malaysia juga turut meningkatkan penggunaan teknologi digital. Usaha syarikat ini dalam meningkatkan daya saingnya terhadap syarikat lain di Malaysia dapat dilihat apabila 7-Eleven Malaysia menjalin kerjasama dengan Radian Goldtich yang juga penyedia penyelesaian teknologi runcit bagi melaksanakan throttle menggunakan runcit dikenali AX Rattle B2B. Penggunaan AX Rattle B2B Radian Goldtich akan meningkatkan aliran operasi dan proses yang lebih cakap beserta menyelaraskan keseluruhan proses pemperolehan dan mengurangi kesilapan dalam pengantaran invoice dan pembayaran. Ya, saya akan membentangkan tentang cadangan mengenai strategi yang sesuai untuk syarikat 7-Eleven Malaysia Holding Berhad. Yang pertama ialah membuka perniagaan e-commerce. Perniagaan e-commerce atau lebih dikenali sebagai perniagaan online merupakan sebuah teknik atau strategi perniagaan pada masa kini. Perniagaan atas talian ini merupakan perniagaan yang tidak memerlukan pengeluaran uang yang banyak untuk membuka kedai ataupun mewujudkan syarikat karena ianya hanya dilakukan secara atas talian. Antara syarikat yang boleh didirikan dalam hal ini ialah seperti syarikat Shopee dan Lazada. Strategi perniagaan ini membolehkan syarikat mampu menjimatkan perbelanjaan dan seterusnya meningkatkan keuntungan. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk memenuhi keperluan pelanggan, amatlah sukar untuk diukur dan dinilai karena pengalaman dan pandangan pelanggan berbeda mengikut individu masing-masing. Tetapi syarikat 7-Eleven haruslah sentiasa mematuhi atau memantau pengalaman pelanggan karena ianya akan membuahkan hasil perniagaan yang menguntungkan. Untuk menilai pengalaman pelanggan, pihak pengurusan syarikat 7-Eleven perlu menjalankan satu kajian selidik untuk memeriksa kepuasan pelanggan apabila mengunjungi cawangan kedai 7-Eleven di seluruh Malaysia. Melalui kaji selidik ini, syarikat akan mengetahui kelemahan dan kemampuan pelanggannya serta menjadi rujukan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat. Yang ketiga ialah menghargai pelanggan. Menghargai pelanggan adalah aspek yang sangat penting untuk syarikat. Perniagaan terus berkembang maju. Menghargai pelanggan tidak semestinya menghargai pelanggan lama saja. Pelanggan baru juga turut dihargai karena keadilan dalam memberikan perkhidmatan yang baik mampu memberi kepercayaan dan keyakinan kepada pelanggan syarikat. Menghargai adalah tindakan yang mampu mewujudkan dalam diri pelanggan nilai loyalty atau nilai setia dalam menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat. Antara cara untuk menghargai pelanggan ialah salah satunya membuat promosi harga atau sale perniagaan syarikat. Syarikat perlu bijak memilih masa untuk membuat promosi kepada pelanggan. Misalnya membuat promosi pada akhir tahun, jualan awal tahun, jualan ketika perayaan, atau jualan sekali setahun bagi menghargai pelanggan syarikat.
Tindakan ini dapat meningkatkan jualan, selain memberi peluang pada pelanggan untuk mendapatkan barangan yang mahal dengan harga yang murah. Sekian dari saya, terima kasih.